Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan Simplify Saham. Untuk kali ini saya bukan hanya akan berkongsikan satu saham, tetapi saya akan berkongsikan dua kajian saham saya. Jom. Okey, seperti yang saya maklumkan, saya akan buat kajian dua saham pada kali ini. Satu adalah saham PAN Tech Group Holding Berhad dan satu lagi adalah Chem Resources Berhad. Kenapa saya memilih dua saham ini? Kerana chart patternnya hampir sama. Okey, kita akan lihat dua-duanya sekejap lagi. So, kita akan pergi satu dulu. Saham yang pertama iaitu PAN Tech Group Holding Berhad. Okey, seperti biasa kita akan kenal pasti dahulu dia punya major trend. Di sini pada kita dapat lihat secara kasar major trendnya adalah uptrend. Okey, cuma untuk kita pastikan perkara ini, kita kenal pasti dahulu di manakah harga yang tertinggi untuk kita kenal pasti dia punya resisten. 52 sen adalah harga yang tertinggi. Bagaimana kita nak pastikan ini adalah uptrend? Okey. Pada 29 Disember mencatatkan harga yang tertinggi. Di manakah resisten yang sebelumnya? Di sini. Okey, pada 50 sen. Kita marking lagi satu tempoh di sini. Untuk kenal pasti, support bagi uptrend ini, di tengah-tengah dua tempoh ini, kenal pasti di manakah harga yang terendah. 34 sen. Kita marking support 34 sen. Warna merah sebagai support. Okey. Kita dapat lukis satu trend line yang menunjukkan uptrend di sini. Setuju Major trend adalah uptrend. Kemudian berlaku penurunan harga daripada 52 sen pada 29 Disember turun sehingga 11 Januari 38.5 sen. Berlaku downtrend di sini. Okey, downtrend pada tempoh ini. Kemudian harga naik semula sehingga ke paras 47 sen. Adakah berlaku reversal trend di sini? Itu kita kena kenal pasti. Okey, yang ni saya buang dulu. Adakah berlaku reversal wave bagi kenaikan ini? Kita kena lihat time frame yang lagi kecil. Saya pilih time frame 1 hour. Okey. Kita kena buat market structure untuk tempoh ini. Dia turun, dia naik pada 48 sen. Okey. Kemudian dia turun lagi sehingga ke paras 41.5 sen. Dia naik sikit. Kemudian dia turun lagi sehingga ke paras 38.5 sen. Okey. Di sini kita dapat kenal pasti lower high bagi downtrend ini. Okey. Dan kita dapat kenal pasti di manakah lower low. Inilah support. Okey. Daripada tarikh 11 Januari, harga cuba naik untuk memecahkan paras 44 sen pada 13 Januari tidak berjaya dan berjaya menepasi harga 44 sen pada tarikh 21 Januari. Jadi, solid menunjukkan reversal wave telah berlaku di sini untuk minor trend.
Okey, jadi yang kecil-kecil ni kita delete dulu. Kita lihat balik time frame daily. Apa yang dah terhasil. Okey, jadi inilah yang terhasil setakat ni. Berlaku penurunan harga di sini dan berlaku kenaikan semula. Kita lihat, ada tak berlaku reversal bagi kenaikan ni? Kita lihat sekali lagi time frame yang lagi kecil iaitu 1 hour. Nampak tak market structure ni? Tak nampak. Kita kecilkan lagi. Saya pilih time frame 15 minit. Okey, yang ini nampak? Kalau nampak, kita lukis market structure-nya. Okey. Jadi dekat sini kita dapat kenal pasti di manakah lower high-nya berada pada paras 44 sen. Okey, pada 27 Januari harga cuba melepasi 44 sen tak berjaya. Pada 2 Februari pun tak berjaya. Tetapi harga berjaya memecahkan 44 sen sehingga ke paras 45 sen pada Jumaat yang lepas 5 Februari. Jadi untuk minor trend dah bertukar arah. Okey. Jadi yang garisan-garisan ni kita buang dulu. Kita lihat balik time frame daily. Apa dah jadi. Okey, inilah hasil. Setelah kita kenal pasti di manakah resistor, di manakah support. Okey, ini yang terhasil. Okey, seperti yang anda dapat lihat, resisten ini dalam keadaan melintang, melintang, melintang. Begitu juga dengan support, melintang, melintang, melintang. Dalam keadaan resisten yang berlaku, ada resisten yang lebih rendah daripada major trend punya resisten, di sini boleh terbentuk satu trend line untuk resisten. Iaitu kita temukan antara titik resisten ini dengan titik resisten ini dan kita lajakkan sehingga ke hujung. Kita dapat satu trend line untuk resisten. Kita buat juga untuk support. Kita boleh dapat satu trend line untuk support. Jadi kita buang trend line ni. Okey. Jadi ini yang terbentuk setelah kita kenal pasti resisten dan support sama ada melintang ataupun dalam keadaan trend line. Seterusnya kita kena kenal pasti kita punya money management. Okey, di dalam platform TradingView ni, ini adalah menu untuk kita buat money management. Bila kita klik sahaja, TradingView ni akan terus meletakkan je di manakah target, di manakah support. Jadi kita kena ubah mengikut garisan yang telah kita buat. Okey, kita gerakkan risiko kita ke paras 40.5 sen dan sasaran kita adalah next resistance 47 sen. Jika anda beli pada harga semasa iaitu 44.5 sen, risiko yang anda perlu tanggung adalah hampir 9% dan return anda cuma 5%. Jadi ini trading plan ini adalah tidak bagus kerana reward yang anda terima kurang berbanding risiko yang anda perlu tanggung. Okey, sekurang-kurangnya mesti sama tetapi lebih baik sekiranya reward itu lebih tinggi daripada risiko. Jadi sekiranya ini yang berlaku, anda tidak sesuai untuk beli pada harga semasa 44.5 sen.
Jika anda beli pada harga yang lebih rendah, sekurang-kurangnya 43.5 sen, okey, risiko yang anda perlu tanggung hampir 7%, reward yang anda akan terima adalah 8%. Jadi 1 to 1. Risiko yang anda tanggung 1%, reward yang anda bakal dapat adalah 1%. Okey. Money management ini bergantung kepada diri sendiri. Okey, sebelum saya ulas lebih lanjut tentang money management ini, kita akan lihat pula chart untuk saham yang kedua, iaitu CAM Resources Berhad. Okey, macam yang saya maklumkan tadi, kenapa saya pilih dua chart ini? Kerana chart patternnya hampir sama. Dapat lihat? Hampir sama, betul? Kita kenal pasti dulu resisten yang tertinggi. Okey, dan jika dapat lihat, okey, supportnya berada di sini. Jadi kita kenal pasti supportnya kat sini. Okey. Kemudian berlaku penurunan harga sehingga ke paras 32.5 sen. Kemudian harga naik sehingga ke paras 46.5 sen. Okey, ini adalah resisten yang baru. Okey, jika anda dapat lihat, daripada tarikh 26 November harga turun. Kemudian naik dan turun semula ke paras 33 sen. Naik pada 6 Januari dan turun semula kepada 33 sen. Jadi dekat sini kita dapat lihat harga support yang paling kuat adalah 33 sen dan bukannya 32.5 sen. Okey. Jadi daripada 6 Januari berlaku penurunan harga di sini. Sehingga tarikh 12 Januari. Daripada 12 Januari berlaku kenaikan harga sehingga ke paras 42.5 sen. Adakah berlaku reversal wave di sini? Kita kena lihat market structure time frame yang lebih kecil. Okey. Okey, jadi market structure-nya dia turun lagi ke paras. Okey, kita dapat lihat lower high-nya berada di paras harga 40 sen. Sorry. 40.5 sen pada tarikh 8 Januari. So daripada 12 Januari harga cuba pecah 40.5 sen pada 22 Januari. Tak cukup kuat, dia turun balik. Kemudian dia pecah cuba lagi pada 27 Januari, tak berjaya, dan sekali lagi pada 3 Februari. Jadi minor trend pun dah bertukar arah. Ni kita delete dulu. Okey, kita lihat balik time frame daily. Ini yang terhasil. Okey, ini yang terhasil. Jadi seperti saham yang pertama tadi, kita buat satu trend line untuk resisten. Trend line untuk resisten, dia akan menghasilkan garisan ini. Dan satu trend line untuk support. Okey, di sini penting untuk kita buat trend line support ni. Kita kenal pasti awalnya support ini adalah berada pada tarikh 30 November. Tapi jika kita buat garisan begini, candle dah berada di sebelah kanan garisan. Jadi, ini bukan lukisan yang tepat. Candle last candle mesti berada di sebelah kiri garisan. Okey. Macam mana pula dengan 14 Disember? Pun tak boleh. Dan macam mana dengan
12 Disember. Ya, ini adalah lukisan yang tepat kerana candle berada di atas, okey, last candle berada di atas trendline support. Okey. Anda dah lukis garisan ini, anda dah kenal pasti di manakah resisten, di manakah support. Okey, seterusnya anda kena kenal pasti risiko dan reward anda. Okey, tarik risiko kepada paras resisten support yang anda dah tentukan dan tarik reward kepada garisan resisten yang anda dah tentukan. Resisten kita adalah pada 46.5 sen, support pada 33 sen. Jadi jika anda beli pada harga semasa iaitu 40 sen, risiko anda adalah 17%, reward anda adalah 16%. Which bukan suatu pembelian yang bagus dengan trading plan begini kerana rewardnya lebih rendah berbanding risiko. Jadi sebenarnya trading plan setiap orang adalah berbeza-beza kerana kadar risiko yang ditanggung setiap orang berbeza-beza. Anda kena kenal diri anda untuk anda kenal pasti trading plan anda. Okey. Satu perkara yang penting tentang trading plan, jangan ubah trading plan anda. Okey, sebab trading plan ni dia ada dua. Satu, anda kenal pasti bila anda patut beli. Bila anda dah beli, anda kena kenal pasti pula bila anda patut jual. Contoh. Okey, tadi berlaku minor trend di sini dan anda kenal pasti, oh ini ada satu lagi support dekat sini. Jadi anda pun buat satu garisan support di sini. Jadi kadar risiko yang anda sanggup adalah pada paras 36.5 sen, iaitu paras risiko anda 8% dan reward anda 16%. Jadi ini satu trading plan yang baguslah sebab nisbah risiko dan reward adalah 1-2. Satu risiko, dua reward, dua return. Kemudian bila anda dah beli je, harga daripada 40 sen turun dan turun dan turun sehingga mencecah paras 36 sen. Okey. Dan disebabkan anda tidak sanggup untuk menanggung kerugian, anda ubah trading plan anda kepada next support iaitu 33 sen. Jadi anda telah membesarkan anda punya kadar risiko daripada 8% kepada 17.5%. Ini bukan sesuatu yang bagus ya. Kemudian harga saham ini jatuh lagi sehingga ke paras 32.5 sen. Disebabkan anda tidak sanggup untuk menanggung risiko, anda ubah lagi risiko anda ke paras next support 24 sen. Jadi, risiko anda telah sekali ganda besar daripada 17% dah semakin besar kepada 40%. Okey. Setiap kali anda beli saham, anda kena tetapkan exit plan. Sekiranya telah menepati exit plan anda, jual. Jangan ubah exit plan semata-mata tidak sanggup menanggung kerugian. Setiap orang mempunyai trading plan yang berbeza-beza. Begitu juga dengan target. Okey, target profit yang anda tetapkan. Sekiranya anda dah tetapkan target profit anda adalah 46.5 sen. Dah cecah 46.5 sen, anda tak nak jual, anda nak naikkan. Dia mesti boleh naik ni kepada 50 sen. Tetapi setelah harga itu naik kepada 47 sen dan dia terus turun dan terus turun. Untuk ubah target profit
tak ada masalah asalkan anda tetap berpegang teguh dengan exit plan anda. Daripada 46.5 sen dia turun sehingga satu paras yang anda tetapkan, ya, anda kena jual. Anda kena ambil profit setakat yang ada. Tetapi untuk support, seboleh-bolehnya tidak ada kompromi ke atas support. Okey, ini adalah kaedah untuk menentukan trading plan. Salah satu kaedah. Okey, seperti mana yang saya kongsikan dengan anda sebelum ini, saham Ecohold hanya mampu naik 10%, kemudian dia turun semula. Seperti mana yang saya kongsikan dengan anda saham Binacom, dia tidak meneruskan kenaikan, jatuh dan terus jatuh. Jadi setiap orang mempunyai exit plan yang tersendiri, pegang teguh dengan exit plan anda. Ini bukan buy call, ini hanya untuk sekadar kajian. Sekiranya anda baru tonton video ini dan belum subscribe, saya mohon untuk anda subscribe video ini, channel saya. Kongsikan video ini sekiranya anda rasa manfaat kepada anda dan kawan-kawan anda. Boleh komen sekiranya ada penambahbaikan ke atas video ini, ke atas supaya saya dapat tambah baik pada perkongsian-perkongsian yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.